rajah tadi, ya, kalau gambar rajah ni, appendix ni berada di sebelah kanan badan awak ya. So kalau rasa bahagian bawah sakit, mungkin itu appendix tu. Pergi check betul. Okay. Kalau memang dia telah mengalami jangkitan, takut dia pergi merebak kepada part-part yang lain, that's why doktor akan suggest untuk remove the appendix yang infected itu, okay, by surgery. Okay, seterusnya kita ada penyakit lain, okay, yang disebut sebagai ulcer. Ulcer ni kampung sikit, okay, tapi kampung maksudnya bahasa umum, tapi lebih tepatnya it is called as gastritis. Okay, gastritis. Cikgu punya nota dia sama campur ni. Cikgu ini dulu lah. Sorry ya. Okay, selain daripada itu, dalam digestive system yang berkaitan dengan digestive system terlebih dahulu, okay, juga boleh mendatangkan penyakit yang disebut sebagai gallstones ataupun batu karang. Batu karang, batu hempedu, sorry. Batu karang, kidney stones. Okay, so ini berlaku sebab apa pula? Disebabkan oleh accumulations of hardened cholesterol ataupun hardened calcium. So the cholesterol, the high intake of the lipids that contains high cholesterol, the cholesterol will become hardened, mengeras, ataupun it's caused by high intake of the calcium. So the calcium ion yang terlebih dalam badan awak akan mula berkumpul, okay, dalam mana? Dalam gallbladder, pundi hempedu. Dia akan berkumpul dan akhirnya mengeras, dan bila dia mengeras dia akan menghasilkan batu. Okay, so that is called as batu hempedu. So the gallstones is also give bad effect, okay, to the human digestive system because it will block the gallbladder. Okay, the gallbladder sepatutnya akan menerima the bile secreted by the liver, but bila dia mengandungi batu, okay, jadi bile itu tak dapat nak diterima dan akhirnya bile cannot be channeled into the duodenum, dan seterusnya bila batu tu semakin bertambah disebabkan pengerasan kalsium ataupun kolesterol yang tinggi, jadi the gallbladder also will be removed through surgery. So individu yang tiada pundi hempedu, okay, maka the secretions of the bile towards the duodenum dia dah mula berkurang, so that they are advised to reduce the intake of lipids, okay, ataupun the oily foods. As we know, the bile ni sangat penting because it will emulsify the lipids into tiny droplets, and this is important to increase the rate of the lipase reactions, okay, untuk meningkatkan kadar tidak balas enzim lipase. Okay, jadi bila individu tu dah tak ada gallbladder, jadi bile tak boleh nak dihantar ke dalam duodenum, maka pencernaan lipid dia akan berlaku pada kadar yang sangat perlahan, lambat. Jadi orang-orang yang mengalami masalah ini dinasihatkan supaya kurangkan pengambilan makanan yang berminyak ataupun yang berlipid. Okay, so that is a gallstones. Okay, dan seterusnya kita masuk kepada the health issue that related to the eating habits. Okay, ada satu lagi penyakit ya yang cikgu sebut berkaitan dengan, dan cikgu tak ada kat sini, tak ada point kat sini. Okay, berkaitan dengan process purification, okay, which is called as hemorrhoids. Hemorrhoids, H-A-M-A-R-R-H-O-I-D. You pergilah Google kataan nanti, hemorrhoids, ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai penyakit buasir. Buasir. Pernah dengar perkataan buasir? Okay. So buasir juga adalah penyakit yang berkaitan dalam proses penyakinjaan selain daripada constipation. Okay. So kalau constipation tadi juga sebut disebabkan oleh lack of water, lack of fiber, menyebabkan water diserap banyak oleh sel badan kita, oleh kolon itu, menyebabkan najis jadi keras, susah nak disingkir, constipation. And the hemorrhoids pula disebabkan oleh the swollen of the blood vessels around the anus. Okay, so dekat you punya anus, ingat semua part akan mendapat saluran darah, sebab saluran darah ini akan membekalkan oksigen, nutrien, supaya sel-sel dekat semua bahagian organnya akan carry out
cellular respiration untuk menghasilkan tenaga kan. Semua sel perlukan tenaga. Jadi siapa nak hantarkannya glukos, oksigen semua tu? Darah. So darah hantar ikut mana? Ikut saluran darah, okay, berbulu arteri, ya, ada capillary dan juga vein dan sebagainya. So dekat bahagian anus tadi, okay, rectum and anus, what happens disebabkan pengumpulan tinja yang terlalu banyak, yang keras, ini berkaitan dengan constipation mula-mula ya. So bila dia dalam constipation, jadi najis yang keras tu akan berkumpul dalam rectum dalam tempoh yang lama, tak boleh nak di-expel through anus. So ini menyebabkan the pressure semakin bertambah, okay, dan seterusnya akan menyebabkan the blood vessels around the rectum itu ataupun around the anus tu akan membengkak. Okay, become swollen. So bila salur darah dia membengkak, swollen, so itu yang mendatangkan penyakit wasir, hemorrhoid. So bila nak buang air besar tu sangat bahaya dan boleh menyebabkan keluarnya darah. Okay, so itu hemorrhoid. So check sendiri kataan tu dekat Google. Cari info tu. Buku test awal ni dah banyak point dia dah hilangkan. Padahal tu semua berkaitan dengan kehidupan you all ni. Okey, lepas tu cikgu pergi kepada penyakit-penyakit yang berkaitan dengan eating habits. Okay. But before that, semua orang tengokkan buku test page 161 kejap. Semua tengokkan page 161 about adaptations of the digestive organs. So ini adalah sangat famous yang berlaku di kalangan orang yang mengalami obesity ataupun individu-individu tertentu yang nak mengurangkan berat badan. Okay, cikgu semua tengok gambar rajah tu, page 161. Okay, dekat figure 9.1, 9.9, semua tengok 9.9 tak? Nampak tak? Nampak tak? Figure 9.9, okay. So that is the process called gastric bypass. Gastric bypass. So gastric bypass ni adalah the methods ataupun the process adalah satu kaedah yang digunakan untuk control you punya diet disebabkan pengambilan makanan yang sebelum ini dah terlebih atau yang boleh menyebabkan obesity ya. Bukan gemuk, obesity. Okay. Jadi apa yang berlaku, doktor akan suggest the individual to undergo the surgical to reduce dia punya body weight, okay, melalui methods called gastric bypass. Okay, kalau kita tengok buku test awak tu macam mana gastric bypass is carried out. Kita tengok gambar anda sama-sama. Okay, itu sebelum gambar atas tu yang mula-mula you have that stomach, lepas stomach is the duodenum and then you have that jejunum and then seterusnya ada ileum kan. Okay, lepas tu tengok gambar raja yang kedua. Apa yang berlaku tu gambar raja tu? Apa yang boleh simpulkan dekat gambar pertama dengan kedua tu? Apa beza dia? Tengok semua orang. Duodenum macam dipotong. Apa yang berlaku? Part of the stomach. Part of stomach dia macam dah tarik. Macam dia terpisah. Dia terpisah. Apa yang berlaku tu? Dia potong part of stomach. Okay, lepas tu dia potong apa lagi? Dia potong jejunum. Jejunum dia. Lepas tu dia sambung kat part yang stomach yang dia potong. Okay. Jadi kenapa itu berlaku? Untuk apa dia cut bahagian stomach itu? Ialah pemecahan makanan. Untuk apa? Untuk Cuba cepat. Bagi dia tak sempat lapar. Okey. Kita tahu bahawa semua tengok nampak cikgu ke? nampak ego. Nampak. So you all tahu bahawa stomach dia punya volume sekian-sekian yang akan menyimpan makanan untuk 3 hingga 4 jam kan. So bila bahagian stomach tu, a part of stomach dipotong, lepas tu dihubungkan pula terus dia punya part of the jejunum tu dengan duodenum dengan pendek lagi kan. So ini akan menyebabkan stomach punya size menjadi kecil. So bila saiz stomach menjadi kecil, apa efek dia? Menyebabkan kita akan dapat mengurangkan the volume of the food intake.
So bila kurang makanan diambil, maka kuranglah nutrients akan dicernahkan dan akhirnya kuranglah nutrients akan diserap oleh sel-sel badan. So inilah salah satu cara untuk mengurangkan berat badan, okay, dengan mengurangkan penyerapan nutrients. So macam mana? Dengan mengecilkan saiz stomach itu, okay, so kurang makanan diambil, kurang kuantiti makanan yang akan diambil, seterusnya kuranglah nutrien akan diserap. So ini akan membantu untuk menurunkan berat badan. Okay. So itulah dia punya kepentingan kenapa perlu carry out that gastric bypass. Okay. So ini berlaku ya, sekarang dah berlaku di kalangan masyarakat Malaysia dah familiar. So dia perlu mengalami gastric bypass. Okay, next you pergi kepada page terakhir 162 tadi untuk tajuk ini, the health issue related with the eating habits. Mana ke benda tadi? Salah. Okay, so kita ada penyakit yang disebut sebagai ni dulu. Okay, dalam yang cikgu punya tentang ni dalam nama dia ulcer, tapi lebih tepatnya disebut sebagai gastritis. Gastritis. Okay, so gastritis ni selalu banyak sebab apa? Gastric. Itu tak tepat. Nama penyakit itu, nama betulnya gastritis. So gastritis ni penyakit apa? Disebabkan oleh inflammations and also corrosions of the epithelial layer on the wall of the stomach. So as we know, okay, stomach, okay, whatever organ in our body, the outermost layer mestilah epithelial cells, epithelial layer. Okay, jadi apa yang berlaku? Lapisan epithelial dalam wall of stomach, okay, telah mengalami corrodes, mengalami hakisan. Macam mana boleh berlaku begitu? Disebabkan rembesan of hydrochloric acid by the gastric glands. So dekat wall of the stomach we have the gastric glands that secretes gastric juice, and the gastric juice contains hydrochloric acid, termasuklah the enzymes, pepsins and renin yang kita dah belajar before ni. Jadi apa yang berlaku? Disebabkan over secretions of the hydrochloric acid, okay, acidic solutions secreted by the gastric glands ini. So these hydrochloric acids corrodes the wall of the stomach, okay, the epithelial layer of the stomach. So this results in what we call as a gastric ulcer. Okay. So kenapa berlaku begini? Kenapa tiba-tiba boleh menjadi macam ni? Di puncanya, okay, it is caused by the irregular intake of food, okay, at irregular time. Maksudnya apa? Ambil makanan pada masa yang tak menentu. So Papaja kena, sebab tu kita ada jadual makan. Pagi kena makan, tengah hari kena makan, siang makan dan sebagainya. Kenapa? Sebab stomach tu tadi telah kalau kita kata diset lah, okay. So dia memang dah tahu dah, okay, sekarang ni kalau pukul ni katanya ada makanan yang akan masuk. Jadi bila masuk dia the wall of stomach pun akan rembeskan cecair gastric juice yang mana dalam dia ada hydrochloric acid. Tapi bila awak tak makan, you skip your meal, kata awak makan suka-suka hati pada pukul berapa, bila masa, so bila waktu yang tak makan yang sepatutnya awak makan, yang sebelum-sebelumnya awak makan pada waktu itu, tapi hari itu awak tak makan dan berlaku berterusan, jadi tetap berlaku dia secretion of the gastric juice that contains hydrochloric acid. So what happened? Hydrochloric acid tadi yang kita tahu fungsi dia adalah to kill the bacteria in the food, to provide the acidic medium. Ada fungsi. Tapi disebabkan tak ada makanan dalam stomach pada waktu itu, so cecair hydrochloric acid nanti akan menghakis dinding ataupun lapisan sel epithelial pada dinding stomach. So ini mendatangkan ulcer. Dalam bahasa mudah dia luka lah, tapi disebut sebagai ulcer. Okay, that is gastritis. Jadi moralnya, you have to take your food at regular time and regular quantity. Okay, so yang pertama. Okay, next penyakit yang lain yang berkaitan dengan eating habits. Kita tadi semua tentang eating habits. Kita ada penyakit yang disebut sebagai what's that? Heartburn. Heartburn ni umum lah. Heartburn ni maksudnya adalah pedih hulu hati.
Okay, di mana the acids, acid itu apa? The hydrochloric acid lah, from the stomach back up into the esophagus. Ini juga disebabkan apa? Disebabkan irregular intake of your meal ataupun your food tadi. Jadi asid yang berlebihan dalam stomach tadi selain daripada corrodes, bersifat corrosive ya. Jadi it will corrodes the wall of the stomach, dia akan juga berpatah balik ke dalam esophagus melalui proses antiperistalsis. Tu rasa macam nak muntah lah, hapa lah kan. Okay, rasa macam pedih. Pedih kat mana? Pedih hulu hati. So that part, that is called heartburn. Okay, so ini juga disebabkan oleh irregular intake of food. Okay, lagi penyakit apa? Ini di kalangan remaja, which is called anorexia nervosa. Anorexia nervosa. So ini penyakit apa ni? So this is the penyakit yang berkaitan dengan psychological condition. Berkaitan dengan psychology. Okay, di mana the individual teams, they appear overweight. Okay, and they refuse to eat. Anorexia nervosa penyakit psikologi yang melibatkan you punya pemikiran, you punya minda. So you kata apa, you rasa you nampak macam you overweight, dan itu menyebabkan awak tak nak makan, refuse to eat. So on the line tu refuse, langsung refuse, tak nak makan sebab takut nampak overweight. Okay, so they sanggup to starve supaya mereka dapat slim, nampak kurus juga dapat slim. Takut sangat overweight, mereka nampak diri mereka overweight, sebab itu mereka tak nak makan langsung. Okay, so ini jika berlaku di kalangan remaja perempuan, so this can disturb your punya menstrual cycle, ataupun proses menstruation tu, dalam menstrual cycle tu akan terganggu. Okay, jadi ambil perhatian penting, anorexia nervosa ini adalah penyakit di mana dia obsessed dengan dia punya body weight, so dia takut, dia appear as overweight, and then they refuse to eat. So bila they refuse to eat, apa yang berlaku? Dia akan mengalami malnutrition. Okay, tidak cukup nutrients dalam badan dia. Okay, pergi Google mana rupa penyakit orang mengalami anorexia nervosa. Putih sahabat pada tu gambar rajah tu. Okay, itu tak tunjuk muka dia. Kali kalau tunjuk muka lagi menakutkan. Kurus kering ini ataupun memang orang anorexia nervosa ni memang tak cukup nutrients langsung Okay, next kita ada penyakit yang disebut sebagai bulimia. So bulimia ni juga adalah penyakit berkaitan dengan psikologi juga. Okay, yang mana dia adalah penyakit obses nak control dia punya body weight. Yang ini dia bukan nampak dia gemuk, dia bukan nampak dia overweight, tapi dia nak control dia punya berat badan. Dia takut gemuk. Yang tadi ni memang nampak macam gemuk, dia nampak diri gemuk. Gemuk, overweight. Bulimia ni dia tak nak, ataupun dia nak dapat mengawalkan berat badan dia. Okay, jadi apa dia buat? So the individual yang mengalami bulimia ni, dia akan overeat. Dia akan makan, yes, dia makan, they will eat a lot, but then they will force themselves to vomit. Dia akan muntahkan balik makanan yang dia makan. Jadi proses muntah ni melibatkan tindakan antiperistalsis. Kalau kita belajar dalam proses pencernaan, daripada mulut turun sampai ke rectum tu, semuanya melibatkan pergerakan of the wall on the alimentary canal itu by the contractions and relaxation of the muscles. Okay, so ini menghasilkan action which is called peristalsis. Tapi bila awak muntahkan balik, jadi pergerakan makanan itu akan bergerak against daripada saluran itu ke atas balik, keluarkan naik ke atas, jadi pergerakan itu melibatkan antiperistalsis. Okay, jadi orang yang bulimia ni dia makan tapi dia muntahkan semula makanan yang dimakan. Jadi bila berlaku berterusan, ini menyebabkan the muscles become weak. Okay, ini juga mengganggu dia punya heart beating. So it's okay, can also cause kidney diseases, okay, yang berkaitan dengan air, minerals dan sebagainya, dan juga can cause decrease in the resistance to infections. And of course, orang yang mengalami bulimia juga akan mengalami dehydrations, okay, disebabkan dia muntahkan balik, dia muntah keluarkan cecair semua, dehydrations, and also mengalami nutritional problem ataupun malnutrition, lack of nutrients. Okay, dan dia sebut heartbeat tadi it's berkaitan dengan dia punya ataupun boleh melibatkan penyakit cardiovascular disease.
Okay, so itu bulimia. So beza bulimia dengan anorexia nervosa, harapnya faham. Anorexia nervosa dia nampak diri dia overweight, tak nak makan langsung. Okay, bulimia dia nak kontrol berat badan dia, makan berlebihan dan muntahkan semula. So dua-dua ini adalah psychological problem. Okay, dan buku test awal yang terakhir, aku tak ada info dalam slide, which is called penyakit muscle dysmorphia. Muscle dysmorphia, tengok semua orang kat buku test sama. Okay, ni apa benda pula ni? Ni individu yang merasakan the size of their body is small. Jadi dia buat apa? They will do extreme activity such as weight lifting trainings. They do exercise. Rasa badan dia kecil, jadi dia tidak membesarkan badan dia. And they also might consume extra supplements, food that contains proteins ataupun steroids untuk meningkatkan dia punya muscles building. Menghasilkan macam nak membina otot dia. Okay, so this health issue is called muscle dysmorphia. Okay, so itulah dia penyakit-penyakit yang berkaitan dengan eating habits. Okay, dah. Kita pergi balik, mata balik belakang, slide 9.6, balanced diet. Buku test ni tak tahu. Okay, balanced diet, kita tahu balanced diet, apa benda tu balanced diet? Balanced diet ni apa kelas? Anyone can tell me what is balanced diet? Pengambilan makanan yang sempurna. Makan apa yang maksud sempurna? Makanan seimbang, sempurna tu apa yang sempurna? Apa maksud dia? Maksudnya bukan nutrisi. Nutrisi? Nutrisi yang diperoleh cukup. Nutrisi? Are you sure? Nutrisi perkataan dia? Nutrition. Nutrition tu nutrisi lah. Ini nutrition yang kita belajar before ni. Food. Nutrition adalah proses how organism obtains food. Itu proses dia. Itu nutrition. Apa perkataan dia? Nutrition. Is it nutrition? Ni nutrition yang kita dah belajar. Autotrophs, heterotrophs. Belajar ke? Tak. Oh, okay. 4-5 belajar. Okay, nutrition ni bukan glucose, amino acids, lipid, semua tu itu bukan nutrition tau. Nutrition ni adalah proses bagaimana organisma mendapatkan nutrients dan juga tenaga. Makanan, utamanya makanan. Okay, itu nutrition. So, bila kita sebut balanced diet, so balanced diet itu sebenarnya adalah balanced diet itu adalah merujuk kepada diet that consists all 7 food classes of nutrients. So tulis ni cikgu punya point ni tak ada kat sini. Okay, adalah diet yang complete, yang dianggap seimbang. Seimbang tu macam mana? It consists all 7 classes of nutrients. Okay, bukan nutrients. Okay, so siapakah dia 7 nutrients itu? Kelas? Nantilah belajar. Karbohidrat. Lagi? Protein. Lipids. Vitamins. Yes. Lagi? Mineral salt. Mineral salts. Lagi? Water. Lagi satu? Fiber ataupun roughage. Okay. So 7. Tulis tu. So balanced diet adalah diet yang mesti mengandungi semua 7 kelas nutrients yang diambil in correct amounts ataupun correct proportions, dalam jumlah yang betul, quantity yang betul. So walaupun ada 7 nutrients, kalau awak ambil lebih lipid, itu dah bukan disebut balanced diet. Kalau awak ambil karbohidrat yang terlalu banyak pun bukan balanced diet. Ataupun awak ambil air tapi kurang pun bukan balanced diet. So balanced diet mestilah a diet that consists of all 7 classes of nutrients which is taken in the correct amount ataupun proportions ataupun quantity. Okay. Jadi pengambilan ini bergantung kepada the needs of the individual. Okay. Jadi pentingnya kita ambil balanced diet supaya dapat membekalkan energi lah kepada body cells kita. Okay, students, for your information, the energy bila kita makan, okay, so unit bagi tenaga adalah dalam unit calorie, ya. So calorie adalah the unit used to measure the energy of the food. Okay. Jadi kalau kita buku test awal ni, ni ada eksperimen tau. Memang kena buat eksperimen ni balik sekolah kita buat lah ya.
Jadi kat sini melibatkan formula to get the energy value. Okay. So